Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan pentaksiran berterusan, iaitu tugasan kedua, iaitu menganalisis sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal dalam subjek GWCP 1042, iaitu penulisan akademik. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri seorang demi seorang. Yang pertama, saya Sheila Marsyita binti Ishak. Seterusnya, Saya Isda Wahidah binti Ismail. Dan saya Nur Ilmiah binti Muhammad Razali. Dan kami daripada PPISMP Ambilan Jun 2022 dari unit PA Pendidikan Awal Kanak-Kanak 1. Okey, kami dikehendaki memilih sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal mengenai salah satu tajuk mengenai 3 aspek dari sudut pendidikan, bahasa atau kebudayaan, dan kumpulan kami telah memilih dari aspek pendidikan. Berdasarkan artikel yang telah kami pilih ini, kami perlu menganalisis dari aspek keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dari untuk kami menganalisislah. Jurnal yang kami pilih ialah Jurnal Pendidikan Jilid 22 pada tahun 2021. Artikel yang kami pilih ialah Tinjauan Kesediaan Pendidikan Wajib pada Peringkat Prasekolah berdasarkan persepsi ibu bapa. Isi kandungan, yang pertama kami akan menceritakan tentang keutuhan wacana, dan yang kedua sumber rujukan, dan berikutnya ialah kejelasan. Dalam keutuhan wacana ini, kita ada 4 domain, iaitu yang pertama keutuhan semantik, yang kedua keutuhan fonologi, yang ketiga keutuhan gramatikal, dan yang keempat keutuhan leksikal yang akan kami bentangkan sebentar lagi. Okey, yang pertama keutuhan semantik. Keutuhan semantik ni dia merupakan hubungan yang dapat dilihat daripada dua segi, iaitu yang pertama hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana, yang kedua pula ialah hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Yang pertama ni kan mengenai hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Di sini kami dapat menganalisis artikel tersebut, dan kami telah menjumpai hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Yang pertama, hubungan sebab dan tujuan. Macam yang dilihat pada artikel yang telah kami tunjukkan di slide tersebut, dia punya ayat tu ialah kesediaan kanak-kanak dari aspek kognitif perlu diberi perhatian kerana usia pendidikan awal kanak-kanak merupakan tempoh masa yang penting bagi perkembangan kognitif, sosial, emosional untuk menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk memasuki sekolah rendah. Craig and Squell 2010. Di sini kita dapat lihat di mana sebab tu merupakan kesediaan kanak-kanak, iaitu daripada aspek kognitif yang perlu diberi perhatian. Tujuan untuk kita menyediakan kanak-kanak tu dari aspek kognitif disebabkan untuk perkembangan mereka dari segi sosial, emosional untuk menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk memasuki sekolah rendah. Itulah kami dapat terangkan mengenai hubungan sebab dan tujuan. Yang kedua, kami telah menjumpai hubungan sebab dan hasil di dalam artikel yang telah kami selidik. Di sini ada sebab dan hasil. Sebab guru prasekolah yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang kognitif kanak-kanak. Hasilnya pula turut memberi kesan yang signifikan terhadap kesediaan kanak-kanak ke alam persekolahan. Piotkoski, Botsko and Matthews 2000. Di sini kita dapat lihat
ada sebab dan hasilnya. Sebab guru prasekolah tu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kognitif kanak-kanak, jadi hasil dia kita dapat memberi kesan yang signifikan terhadap kesediaan kanak-kanak dalam alam persekolahan. Selanjutnya, Yang kedua dalam hubungan semantik ialah hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Cirinya iaitu kesatuan tajuk atau topik. Contohnya, namun kini semakin ramai ibu bapa yang sudah mula menghantar anak mereka ke prasekolah seawal usia 3 hingga 5 tahun. Ini bermaksud ibu bapa dahulu memandang remeh terhadap aspek pendidikan anak-anak mereka. Seterusnya, kebutuhan wacana yang seterusnya kami telah jumpai dalam artikel tersebut iaitu keutuhan fonologi. Kebutuhan fonologi ini dia merupakan aspek yang boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Maksudnya dalam hentian suara, nada suara ataupun intonasi suara tu dia dapat mengubah bentuk-bentuk ayat yang telah ada telah. Contohnya, dalam sini dapat timbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Seterusnya, intonasi mengenai keutuhan fonologi ini juga berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Okey, dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Seterusnya dalam wacana tulisan, keutuhan fonologi juga merupakan alat-alat yang ada ialah tanda baca macam nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Seterusnya dalam keutuhan fonologi juga, dia merupakan keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan yang merupakan alat untuk membantu memahami ujaran. Maksudnya apa yang kita tunjukkan sama orang yang kita sampaikan maklumat tu itu mempengaruhilah dalam gerakan yang kita berikan. Contohnya macam artikel yang kami telah selidik ni, ayat dia majoriti ibu bapa juga bersetuju ke arah pelaksanaan pendidikan wajib pada peringkat prasekolah. Itu merupakan ayat asal daripada artikel tersebutlah. Seterusnya, ke arah pelaksanaan pendidikan wajib pada peringkat prasekolah, majoriti ibu bapa juga bersetuju. Ini bermaksud itu merupakan ayat penyata. Maksudnya kita ubah dia kepada ayat penyata dalam keutuhan fonologi ini. Seterusnya ia juga boleh jadi menjadi ayat tanya. Contohnya majoriti ibu bapa bersetuju ke arah pelaksanaan pendidikan wajib pada peringkat prasekolah. Intonasi dan nada suara juga berlainan kan sebab dia merupakan ayat tanya. Jadi kita macam bertanyalah soalan kepada orang yang kita utarakan. Yang kedua dari segi keutuhan leksikal ialah pengulangan kata yang sama. keutuhan leksikal ni dia ada hiponim iaitu merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan makna perkataan lain iaitu makna umum dan makna khusus. Okey. Dan yang kedua, dia ada juga homonim. Homonim ini merujuk kepada perkataan yang bunyinya sama tetapi bunyi erti yang berlainan. Dan ada juga pengulangan kata yang sama. Ianya merujuk kepada pengulangan unsur yang sama iaitu setiap perkataan tu diulang tanpa melakukan sebarang perubahan. Seterusnya, kolokasi. Kolokasi ni dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Dan akhir sekali, unsur bersambut. Unsur bersambut ni merupakan kepada perkataan yang menyambut ayat sebelumnya. Okey, yang pertama pengulangan kata yang sama. Contoh ayat, di bawah gelombang 1 2013 hingga 2015,
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, peningkatan enrolment dan penambahbaikan kualiti prasekolah diberi tumpuan bertujuan untuk mencapai akses sejagat. Kerajaan menyasarkan peningkatan sehingga 92% enrollment murid prasekolah yang berdaftar menjelang tahun 2015. Dalam ayat ini kita dapat melihat terdapat pengulangan kata yang sama, contohnya seperti dalam perkataan peningkatan dan perkataan enrollment. Seterusnya, unsur bersambut. Okey, di sini ada buktinya mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Jun 2018 telah bersetuju untuk mewujudkan jawatan kuasa yang dianggotai oleh pakar bukan kerajaan untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara termasuk menambah baik kurikulum dan sistem pendidikan dari peringkat prasekolah hingga universiti. Susulan Putusan berkenaan, KPM telah menubuhkan Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara KDPN. JKDPN telah menjalankan kajian bebas mengenai dasar pendidikan negara dengan mengambil kira PPPM prasekolah hingga lepas menengah 2013 hingga 2025 dan PPPM pendidikan tinggi 2015 hingga 2015. Unsur bersambut yang kami dapati di sini ialah mesyuarat Jemaah Menteri mewujudkan jawatankuasa yang dianggotai oleh pakar bukan kerajaan dan unsur bersambutnya ialah KPM menubuhkan Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara JKDPN. Maksudnya di sini perkataan dia merujuk kepada perkataan yang menyambut kepada ayat sebelumnya. Seterusnya, keutuhan leksikal juga yang terakhir yang telah kami jumpai iaitu hyponim. Hyponim ni dia kan merujuk kepada perkataan yang ada makna yang kita boleh tunjukkan makna perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Contoh ayat yang mempunyai hyponim ini ialah selain itu, kajian yang dijalankan oleh bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan BPPDP pada 2018 mendapati antara faktor kanak-kanak tidak pernah mengikuti pendidikan prasekolah disebabkan oleh masalah kewangan, tiada prasekolah atau tabika dalam lingkungan 3 km dari rumah mereka dan jarak rumah ke prasekolah jauh. Maksudnya di sini macam yang kami highlight dalam ayat yang kami jelaskan di situ iaitu prasekolah atau tabika itu merupakan perkataan yang ada makna yang kita boleh tunjukkan makna perkataan lain. Maksudnya dia ada makna umum sama makna khusus. Maksudnya di sini prasekolah, tabika itu kan dia merupakan tempat untuk kanak-kanak tu belajar. Jadi kita tahu walaupun namanya lain tapi maksudnya tu tetap macam samalah kita itu untuk tempat pendidikan untuk kanak-kanak pada usia muda. Okey, seterusnya keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terdiri daripada 4 ciri. Yang pertama, penanda rujukan. Yang kedua, penanda penggantian. Yang ketiga, elipsis. Dan yang keempat, penanda penghubung. Penanda rujukan merupakan kata ganti nama, diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penanda penggantian ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja, dan klausa. Yang ketiga iaitu elipsis. Elipsis merupakan unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Yang keempat, penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Okey, di sini kami dapat jumpa tentang penanda rujukan. Penanda rujukan ni merupakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk.
Di sini kami dapat kaji ataupun selidik tentang contoh perkataan yang digunakan dalam penanda rujukan, iaitu kata ganti nama. Contoh umum kata ganti nama macam saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini, siapa. Tapi berdasarkan apa yang kami telah selidik dan kaji berdasarkan artikel yang telah kami pilih, kami telah menjumpai perkataan mereka dan itu. Seterusnya, keutuhan gramatikal yang telah kami jumpai iaitu mengenai penanda pengganti. Penanda penggantian ni dia ada 3 jenis kan, iaitu penggantian nominal, penggantian verbal dan penggantian klausa. Tapi dalam artikel yang kami selidik ni kami hanya menjumpai tentang penggantian klausa. Penggantian klausa ni maksudnya ialah penggantian sebahagian daripada ayat. Contoh ayat dalam artikel ni ialah kualiti boleh didefinisikan sebagai memenuhi sebarang keperluan dan kehendak pelanggan. Anita 2016. Kualiti pada peringkat prasekolah adalah merujuk kepada kecekapan, keberkesanan dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan dalam aspek yang berkaitan seperti pengajaran, pembelajaran dan kemudahan yang diperlukan ibu bapa terhadap anak mereka. Norzalika dan Suziani 2018. Maksudnya di sini keperluan dan kehendak pelanggan itu merupakan dalam ayat pertama ni merupakan keperluan yang diperlui oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka. Contohnya seperti pengajaran, pembelajaran dan kemudahan yang sangat-sangat diperlukan oleh orang tua ni untuk anak-anak mereka mendapat pendidikan yang lebih baik dalam hidup mereka. Itu merupakan penggantian klausa. Okey, yang ketiga dari aspek keutuhan gramatikal iaitu elipsis. Elipsis merupakan pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Okey, contohnya, berdasarkan maklumat pendidikan prasekolah, murid perlu bersedia dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Namun, laporan kesediaan prasekolah KPM ke tahun 1 bagi tahun 2019 oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian BPSH yang melibatkan seramai 146,918 orang murid 5 tahun ke atas menunjukkan masih terdapat murid kurang bersedia bagi 4 aspek tersebut seperti jadual 1. Maksudnya di sini dalam contoh ayat ni terdapat 4 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya ialah penanda penghubung. Penanda penghubung ni berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okey. Dia ni menggunakan perkataan seperti, seterusnya, pada sudutnya lain, selain itu, sebaliknya. Jadi berdasarkan artikel yang telah kami kaji, perkataan selain itu yang digunakan dalam artikel menunjukkan contoh penggunaan jenis penghuraian di dalam penanda penghubung dalam keutuhan gramatikal. Penanda penghubung yang digunakan ni dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat itu tadi atau perenggan dalam wacana dan menjadikan wacana tersebut bermakna dan lebih utuh. Seterusnya, penanda penghubung yang kami jumpai dalam keutuhan wacana ni mengenai pengembangan idea. Pengembangan idea ni dia menggunakan perkataan seperti dan tetapi oleh itu sebab. Contohnya macam perkataan seperti dan tetapi digunakan dalam artikel yang dikaji menunjukkan contoh penggunaan penanda penghubung bagi pengembangan idea. Okey, yang ketiga iaitu penambahan. Dalam penambahan, kita boleh mengenal pasti ayat itu sebagai penambahan kerana mempunyai perkataan seperti kemudian, berikutnya, sebelum,
selepas, pada masa, dan dalam hal ini. Contohnya dalam artikel yang kami jumpa ialah sebelum. Penggunaan perkataan dalam sebelum ini merupakan salah satu perkataan yang digunakan dalam penanda penghubung. Seterusnya, keutuhan wacana mengenai penanda penghubung yang telah kami seliti dan telah kami jumpai dalam artikel ini mengenai tentangan. Maksudnya di sini penggunaan perkataan walau bagaimanapun dalam artikel yang kami telah tunjukkan dalam slide tersebut itu merupakan keutuhan wacana bagi domain keutuhan gramatikal, yaitu penanda penghubung dalam kategori tentangan. Baiklah, sekarang kita akan masuk bahagian sumber rujukan. Okey, sumber rujukan ini belum keseluruhan. Kami hanya memaparkan sumber rujukan yang telah kami jumpai di dalam artikel yang telah kami kaji. Menurut skrin, kami telah menjumpai berdasarkan buku, buku ada 4 kategori, maksudnya bahagian, tapi kami menjumpai seorang penulis sahaja. Terbitan berkala kami telah menjumpai untuk jurnal dan makalah. Seperti yang kita tahu, jurnal mempunyai 2 kategori, iaitu pengarang tunggal dan pengarang lebih dari seorang. Dan kami telah menjumpai badan berkanun swasta dan kerajaan, dan seterusnya rujukan dalam talian tidak kami jumpa dalam artikel tersebut. Okey, seterusnya ini merupakan rujukan daripada jurnal dan makalah. Yang pertama, pengarang tunggal. Contoh yang kami pampangkan di sini yaitu nama pengarang Zhao, S 2016. 2016 tu dikurungkan. Seterusnya Scaffolding Chinese College Student English Learning Talk Mind Mapping itu merupakan tajuk bagi buku tersebut. Lepas tu titik International Journal on Studies in English Language and Literature 4 dalam kurungan 1 dan muka surat 31 hingga 35. Contoh dia punya format tu ialah nama pengarang, titik, seterusnya tahun tu dalam kurungan, tajuk, terusnya titik, lepas tu tajuk kertas, titik, nama jurnal, edisi, /volume, dan nombor muka surat. Contoh yang kedua pula, pengarang lebih daripada seorang. Contohnya, Dahari, Zainuddin, Dania, Muhammad Sabri, 2011 dalam kurungan. Maksud di situ itu nama pengarang. Nama pengarang tu selepas nama pengarang kita letakkan titik dan seterusnya tahun tu kita letakkan koma. Seterusnya tajuk kertas, Factors that Influence Parents' Choice of Preschool Education in Malaysia. Itu tajuk kertas. Dan seterusnya nama jurnalnya ialah An Exploratory Study, International Journal of Business and Social Science, dan edisi ataupun volume 2/15 tu dibagi kurung, dan seterusnya itu nomor muka surat iaitu 115 hingga 128. Okey, Ista, makalah. Okey, seterusnya makalah. Contoh rujukan dari segi makalah yang kami jumpa dalam artikel tersebut. Yang pertama, Dahari, Zainuddin, Dania, Muhammad Sabri dalam kurungan 2011, Factors of Influence Parents' Choice of Preschool Education in Malaysia in Exploratory Study, International Journal of Business and Social Science 2 dalam kurungan 15, muka surat 115 hingga 128. Yang kedua ialah Siti Masayu Roslia, Abdul Rashid dan Narima Sahmat dalam kurungan 2018, Kemiskinan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Tahap Pendidikan Rendah Masyarakat Luar Bandar, Kajian Kes Dijajahan
Bacok Kelantan Jurnal di Social Science dan Humanis 13 dalam kurungan 2 muka surat 11 hingga muka surat 23. Format makalah, nama pengarang, tahun dalam kurungan, tajuk makalah, nama makalah, dan nombor muka surat. Okey, seterusnya rujukan daripada buku. Okey, seperti yang kami cakap tadi, kami hanya menjumpai seorang penulis. Okey, contoh sini Rohani Abdullah, kurungan 2007, Panduan Kurikulum Prasekolah, Batu Kio, Selangor, .pts. Format dia, nama pengarang, kurungan, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, titik bertindih, syarikat penerbit. Untuk 2 orang penulis lebih daripada 2 orang, dan jika sebuah buku disunting Sikatan ED atau ADS ditulis dalam kurungan menyusui nama penulis. Tiada contoh yang didapati di dalam artikel. Seterusnya ini rujukan daripada badan berkanun, swasta dan kerajaan. Yang pertama, dia punya format ialah nama institusi, tahun tu dibaik kurung, titik judul artikel, titik tempat terbit, nokta titik bertindih dan penerbit. Contoh yang macam kami lampirkan di situ, contoh yang pertama iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurungan KPM 2018 tahun dikurungkan titik laporan tahunan 2018 Badan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 itu merupakan judul artikel dan tempatnya di Putrajaya titik bertindih dan kemudian penerbit Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang bawah-bawah tu merupakan mengikut format yang sama. Okey, yang terakhir iaitu dalam kejelasan dalam penulisan. Ciri-ciri penulisan akademik terbahagi kepada 5. Yang pertama, penggunaan bahasa formal yang tepat, bergaya formal dan bukan peribadi, pembinaan ayat yang jelas dan tepat, berhati-hati dengan penggunaan kata singkatan dan akronim, dan terakhir perkembangan idea atau hujah secara logik dan sistematik. Seterusnya ini merupakan penggunaan bahasa formal dan informal dalam tajuk kejelasan. Yang pertama, bahasa formal. Contoh ayat yang kami telah jumpai dalam artikel tersebut iaitu namun berdasarkan Akta Pendidikan 1926, Akta 550, Akta 550, pendidikan prasekolah tidak dikategorikan sebagai pendidikan wajib di Malaysia. Maksud di sini berdasarkan itu merupakan bahasa formal. Dia tidak menggunakan maksud seperti hanya kerana, dia lebih formal, hanya menggunakan berdasarkan. Seterusnya bahasa informal ni, contoh dalam artikel yang kami jumpai, saya berpandangan pendidikan prasekolah boleh diwajibkan kerana guru prasekolah dapat mengenal pasti kelebihan potensi anak saya. Maksudnya saya tu lebih banyak digunakan dalam artikel ni. Saya tu dia menunjukkan bahasa yang informal. Okey, seterusnya kekal pada isi utama. Okey, perkataan kualiti boleh didefinisikan sebagai memenuhi sebarang keperluan dan kehendak pelanggan. Kualiti pada peringkat prasekolah, sesuatu prasekolah yang berkualiti. Maksudnya perkataan kualiti tu dia kekal kepada isi utama. Okey. Okey, seterusnya koherensi dalam penulisan akademik. Contoh ayat yang kami jumpa dalam artikel ialah ini adalah contoh ciri-cirinya iaitu peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat serta perenggan digunakan dengan baik. Maksudnya contoh yang dapat kita lihat dalam artikel yang kami pampangkan di situ, perenggan-perenggan dan bahagian lain itu tepat. Perenggan yang dibina pun juga baik, tiada yang berterabur ataupun berselerak, tersusunlah. Seterusnya cirinya dalam kohesi dalam penulisan akademik, penggunaan kata hubung yang tepat seperti bahwa dan kerana. Contoh highlight yang kami tunjukkan tu yang berwarna kuning itu merupakan kata hubung gabungan ataupun pancangan. Kata hubung gabungan ataupun pancangan ni contohnya bahwa dan kerana. Seterusnya highlight bagi warna pink pula iaitu dengan yang, itu merupakan kata hubung dalam bentuk akar. Seterusnya ciri yang terakhir, dia menggunakan tanda baca dengan betul seperti nokta, pembuka dan penutup kata, dan koma. Nokta yang kami jumpai dalam highlight yang berwarna hijau tu iaitu masing-masing, lepas tu nokta, pembuka dan penutup kata. Pembuka penutup kata, saya berpandangan pendidikan prasekolah boleh diwajibkan kerana guru prasekolah dapat mengenal pasti kelebihan potensi anak saya. Lepas tu tutup dengan penutup kata serta koma yang terakhir iaitu tinggi. Okey, yang terakhir ialah korehan dalam penulisan akademik.
Korehan dalam penulisan akademik merupakan ide-ide yang diekspresi atau dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong dengan bukti dan contoh. Contohnya, berdasarkan tahap psikomotor juga, kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun menunjukkan perkembangan dari segi kemalangan sistem otot, saraf, dan struktur tulang. Ini merupakan ide deskripsi, manakala buktinya ialah oleh itu amat penting bagi kanak-kanak untuk terlibat dengan tugasan yang melibatkan psikomotor. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.